akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 1. Okey, sebentar tadi kita telah menyaksikan persembahan daripada Syamin, iaitu salah seorang pelukis yang menyanyikan lagu Bahtera Merdeka. Dan bersama saya sekali lagi Azmil Azhari dalam segmen Mutiara Merdeka. Dan di sebelah saya ini tak perlu diperkenalkan lagi, saudara Elmi Effendi yang sangat popular di Facebook ya dan Twitter. So saya nak terus masuk ke soalan pertama. So Mi,
Okay, sekarang ni aku macam serabut lah kan dengar daripada mulut orang luar kan, terutama dalam musim kemerdekaan ni. Orang cakap kita ni merdeka giveaway, merdeka percuma, tak ada penentangan. So apa pendapat kau? Betul ke kita punya kemerdekaan macam itu? Mel, aku nak betulkan kau punya kenyataan tu. Sebenarnya kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan giveaway, bukanlah kemerdekaan percuma, tapi ia dibayar oleh diplomasi pemimpin-pemimpin kita dulu. Diplomasi inilah yang membuatkan negara kita merdeka. Jadi kita nak ulas bab diplomasi ni yang sering disalah tafsir, yang sering disalah artikan oleh beberapa orang dekat luar sana. Diplomasi ini bukanlah sesuatu yang orang panggil murah, tapi ia juga mahal dan ia datang daripada sifat tamadun Melayu itu sendiri. Kena tahu Malaysia asas negaranya didirikan oleh Kesultanan Melayu Melaka, Kedah Tua, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Melayu yang dahulu. Kerajaan-kerajaan ini merupakan pengurus pelabuhan enterprise, pelabuhan antarabangsa. Jadi ketika pelabuhan antarabangsa ni dikatakan Mel, 88 bahasa dekat Melaka dituturkan. Lebih daripada 100 kerajaan. Jadi akan ada lebih 100 bangsa dekat dunia, Mel. Jadi sebagai orang Melayu, kita nak kena menghadap dengan perangai bangsa yang pelbagai, Mel. Perangai-perangai inilah yang memerlukan orang Melayu develop satu sifat dalam diri dia, iaitu diplomasi, diplomator, good diplomator. Ini yang ada pada pemimpin-pemimpin pada ketika itu. Jadi Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, mereka menuntut kemerdekaan bukan berasaskan giveaway dan sebagainya seperti mana yang dikatakan oleh orang luar. Ianya adalah kerana sifat diplomasi. Dan bagi aku diplomasi ini lebih baik lah, Mel, daripada pertumpahan darah. Dan satu lagi, apa yang unik dari kita punya kemerdekaan ni kan, kita nampak tengok 3 bangsa utama boleh bersatu. Kalau kita tengok mana-mana negara sekalipun, susah untuk kita capai kemerdekaan dengan bangsa-bangsa yang berbagai. So apa komen kau? Adakah itu satu menyumbang kepada kita punya kemerdekaan yang telah datang ni? Aku setuju dengan kau, Mel. Sebabkan British sebagai British, dia bagi dekat pemimpin ni dekat tanah Melayu begitu Malaya. Kalau nak merdeka kena bersatu. British tak sangka yang ketiga kaum utama ni bersatu. Melayu, Cina dan India, Mel, bersatu. Diorang tak sangka. Dan akhirnya orang ketiga-tiga pemimpin inilah bersama berganding bahu yang buatkan British terkejut, dan akhirnya British terpaksa melepaskan kemerdekaan kepada kita. Dan aku nak cakap pasal kenyataan bangsa ni, Mel. Kau perasan tak? Kau pernah tengok cerita Hati Malaya, Mel? Okey, pernah. Sangat pernah. Banyak kali-kali aku tengok. Dalam scene Hati Malaya tu, Mel, ada satu babak yang melibatkan pemimpin kita lah, Tunku Tan Chuen Loh, tak dapat nak pergi London, tak cukup duit. Masa tu Tunku merayu lah, dia tak cukup duit. Tapi pada waktu itulah kau nampak penyatuan pelbagai bangsa ni. Orang Melayu, Cina, India, tanpa segan serilu memberikan duit. Tiap melayang duit daripada atas pun banyak untuk bagi pemimpin-pemimpin kita ke London untuk menuntut kemerdekaan. Hujan duitnya lagi. Hujan duit. Aku menangis lah aku tengok scene tu, Mel. Aku tengok terkejut, tak sangka kita punya bangsa sanggup buat benda segitu. Dan aku nak cakap satu lagi, Mel. Bila mana kita kemerdekaan kita berasaskan diplomasi ni, Mel, kita berjaya menyimpan anak muda untuk potensi yang lebih besar, potensi membangunkan negara, Mel. Bila kau perasan tak, Mel, apabila kemerdekaan berasaskan pertumpahan darah, ni kau akan hilang banyak anak muda. Yang akan mengangkat senjata adalah anak muda. Yang akan mati adalah anak muda. Yang akan tewas dalam peperangan, cedera parah, cacat, semuanya adalah anak muda. Untuk membangunkan sebuah negara yang baru, kita memerlukan mereka ini untuk menjadi guru, saintis, engineer, pemimpin, polis, tentera. Jadi apabila kita ada cara untuk menyimpan potensi anak muda ini kepada sesuatu yang lebih baik, bagi aku, kalau aku diberi pilihan untuk memilih antara pertumpahan darah dan juga diplomasi, aku akan memilih diplomasi. Sebab aku percaya anak muda ini lebih baik kita tumpukan potensi mereka membangunkan negara yang baru. Alhamdulillah, Mel, sepanjang kita lebih 60 tahun. Berapa, Mel, kita merdeka?
62. Betul ke? Aku pun terlupa. Astagfirullahaladzim. Biasalah anak muda. Berbanding dengan negara-negara lain yang memperjuangkan kemerdekaan melalui pertumpahan darah, kita akhirnya telah lebih maju, lebih berdiri lagi tinggi berbanding mereka. Sebab bagi aku antara faktornya, kita berjaya simpan anak muda kita untuk potensi yang lebih besar. Alhamdulillah, bagi aku itu adalah kepentingan yang kita tak nampak apabila kita memperjuangkan kemerdekaan bukan melalui pertumpahan darah. Satu lagi, bukan itu saja. Kita boleh tengok layanan British kepada tanah Melayu sangat-sangat lembut, di mana mereka tak sentuh sultan kita, agama kita. Kalau macam dekat negara seberang, Belanda sangat keras. So benda tu juga antara salah satu faktor membuatkan kita sangat-sangat lembut. So apa komen ni? Aku setuju dengan kau sebab berbanding dengan, bukan nak cakap British ni lebih baik lah daripada Belanda, tapi hakikatnya kalau kau perasan, kau orang semua perasan kat luar, Belanda lebih kejam, Belanda lebih memecah belahkan masyarakat Indonesia tu ni. Jadi berbanding negara luar seperti mana Sepanyol dekat Filipina, Indonesia, Belanda dekat Indonesia, jadi mereka semua tidak ada pilihan lain melainkan mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk diplomasi, dan aku rasa tidak ada salah pemimpin kita pada waktu itu memilih untuk tidak mengangkat senjata, menumpahkan darah demi kemerdekaan, sebab mereka ada satu option yang lebih baik, option yang lebih mulia, option yang lebih kurang mudaratnya. Betul-betul Mil, aku minta maaf Mil. Okey, tak apa ngapa tak. Okey lah. Kau ada apa-apa lagi tak? Kita dah tak mungkin masa ni sebenarnya. Okay, aku ada satu soalan je kan. Aku pula jadi moderator kan. Okay. Aku ada soalan. So dari apa yang kita tengok, betul ke kita ni tak ada langsung pertumpahan darah? Ataupun sebenarnya memang macam itulah kita merdeka? Aku nak simpan slot tu tempat kita lepas ni untuk merdeka kan. Betul. Jadi aku rasa soalan tu aku simpan untuk next segment, boleh tak? Okay, boleh. Jadi korang semua dekat luar sana, kalau korang nak tahu pertumpahan darah yang bagaimana dalam kemerdekaan kita, boleh tunggu next segment. Aku dengan Azmil akan bersama korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Andai ku tertuang tak diterima, di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jajaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Okey, bersama saya sekali lagi Azmil Azali dalam segmen Tokoh Kemerdekaan. Di sebelah saya Elmi Effendi yang tak perlu saya perkenalkan, yang sangat-sangat popular dalam TV.
So Mi, aku nak pergi kepada soalan terus. So pada pendapat kawan, bila cakap pasal tokoh kemerdekaan ni, mesti ada beberapa nama seperti Tun Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Dr. Ismail. Tapi pada pendapat kau ni ada tak tokoh yang dia bagi nilai tapi kita tak kenal? Aku tak naklah tokoh di zaman macam Rentak ke, Sidori ke. Ada tak lagi lama dia tu? Mungkin di zaman Melaka jauh lama. Boleh kau bagi contoh ke, komen ke, apa-apa yang kau tahu kan? Boleh, tak ada masalah. Aku sebenarnya suka soalan daripada Azmil tadi. Sebabnya kita klise sangat lah bila kita cakap kemerdekaan ni. Kita petik Tunku, Tun Abdul Razak, Tan Tin Lok tu semua. Aku nak petik satu nama, anak angkat Hang Tuah, anak angkat Hang Tuah, anak kepada Hang Jebat, Hang Nadim. Hang Nadim ni dia punya peranan dia dalam kemerdekaan untuk merampas Melaka baliknya kepada tangan Portugis sangat besar. Hang Nadim ni kalau Mil kau nak tahu, Portugis anggap dia mimpi ngeri untuk Portugis. Mimpi ngeri kenapa? Sebab Hang Nadim ni dia punya bijak. Dia nak lawan Portugis, dia tahu Portugis pada waktu itu adalah kuasa terbesar, terkuat, dan kiranya Uthmaniyah yang pada zaman kemuncaknya, Uthmaniyah yang pada zaman dah ketuk pintu Vienna ke Austria, Uthmaniyah yang merampas Konstantinopel daripada Byzantin, daripada Rom. Uthmaniyah yang itu Portugis boleh ayam-ayamkan saja. Portugis yang sangat kuat pada waktu itu sampai Mughal, empire yang kira besar kat India pun kalah. So ini adalah Portugis yang Hang Nadim telah berjaya memperbudak-budakkan. Dia, kalau aku nak cakap pasal Hang Nadim ni Mel, dia ada satu battle tau. Hang Nadim ni dia lawan Portugis. Portugis punya kapal besar-besar. Orang Melayu punya kapal pada waktu dia pakai kapal kecil sebab dia rasa lokasi sungai dekat tanah Melayu ni tak sesuai lah. So dalam battle tu Mel, Hang Nadim dia suruh kapal Melayu serang dan kapal Melayu patah balik, macam berundur lah. Dan kapal Portugis pada waktu tu ikut. Tapi Hang Nadim tahu pada ketika itu sungai pada waktu tu surut atau pasang. Jadi bila sungai itu, ketika dalam proses lari tersebut, kapal-kapal Melayu ketik. Jadi sebenarnya Hang Nadim dah pasang besi, dah pasang kayu dekat dasar sungai. Bila kapal besar Portugis sampai pada lokasinya, selepas diumpan oleh kapal Melayu Mel, tersangkut. Macam mana tersangkut tu? Yelah, bila air dah bila air sungai dah daripada surut, pasang jadi surut, kapal dah besar, nak bergerak tu tak boleh, tersangkut, langgar, bocor. Karam lah senang cerita. Karam, habis. Waktu tu lah baru orang Melayu patah balik, lepas acah-acah lari tu. So senang cerita perang gerila lah. Boleh kira macam tu lah. Terus lah gitu. Dia attack lari. Bukan tu je Mel, Hang Nadim ni dia siap blok laluan makanan masuk ke kota Melaka. Dia blok semua. Tak boleh kapal-kapal pedagang nak masuk, dia serang dulu. Portugis kebulur dalam kota. Tapi kau nak tahu tak apa yang buatkan Hang Nadim kalah? Apa? Sebab aku tengok pun kau kata berpuluh-puluh pertempuran boleh menang, tak dah lepas tu kalah sia-sia lah kalau menang banyak kali. Sebab Sultan tak sabar. Sultan Johor, Sultan Mahmud ketika tu dia tak sabar. Dia rasa Hang Nadim dah menang banyak. Dia overconfident. Dia cakap kita dah boleh bertempur dengan Portugis depan-depan ni. So dia perintahkan pada Hang Nadim, Hang Nadim, daripada kau buat sekarang ni, better kau pergi jumpa depan-depan. Habis semua. Kalah bila bertempur depan-depan dengan Portugis. So jadi padahal Hang Nadim ni, kalau Sultan bagi masa kat dia sikit je lagi, sabar sikit, InsyaAllah Melaka tu akan dapat balik kepada orang Melayu pada waktu tu. Bukannya selama-lamanya jatuh ke tangan Portugis, lepas tu ke Belanda dan kemudian ke Inggeris. Okay, tapi lepas pertempuran tu, ke mana Hang Nadim pergi? Takkan dia tak teruskan lagi? Takkan dia terus mengalah? Dia cuba untuk tu, tetapi akibat pertempuran yang battle, yang open battle tu, kekuatan tentera Johor pada waktu tu, Johor adalah pewaris kepada Melaka, kekuatan tentera Johor pada waktu tu dah habis. Banyak tentera yang mati, kapal hancur. Jadi bila kekurangan aset senjata, kekurangan tenaga tentera, tenaga manusia, jadi Hang Nadim tidak dapat merencanakan balik strategi awal yang di mana dia berjaya memperbudak-budakkan kuasa paling unggul dekat dunia pada waktu itu, Portugis. So senang cerita memang Hang Nadim berjaya lah dia kalahkan Portugis. Cuma
Sultan tak sabar. So pada aku benda tu sikit je. Kita geram betul kalau baca ni. Apa benda lah, kau tadi tak sabar sekejap ke? Faham bukan? Sebab tu jadi aku rasa kalau kita, tapi malangnya Mil, kisah Nadim ni dia punya power punya hebat. Kalau aku rasa kalau kau buat filem Mil, kau boleh nampak bangga hang Nadim berucapkan demi agama, bangsa dan negara, berucap atas kapal, berucap atas tentera, bertanjak pakai apa, baju jirah besi. Tapi malangnya aku pelik, kenapa kisah tentang Nadim ni tidak dibangkitkan dalam, yelah, bila kita sebut merdeka, kita sebut tu. Kau tengok macam mana India, dia buat filem merdeka. Dia bukan ambil Gandhi je. Dia pergi balik ke zaman lawan dengan Mughal dulu pun dia anggap merdeka. Lawan orang putih. Itulah sayangnya bila kita sebut Hang Nadim, orang kenal Hang Nadim mana? Hang Nadim kat Singapura. Tapi Hang Nadim Melaka kita tak kenal. Itu pada aku sayang. Padahal dia sangat-sangat power kot. Jadi kalau ada produser filem dekat luar sana lah yang tonton kita punya show sendiri punya video ni kan, cakap sama sendiri ni, kalau kau dengar, cuba usahakan Mak Kilau. Aduh, kalau lepas buat Mak Kilau, aku rasa kalau producer ada yang buat filem Mak Kilau, kalau kau buat Hang Nadim, dia lagi epic, lagi besar, lagi aku rasa membangkitkan semangat nasionalisme. Okey Mi, okey. Sekarang ni aku tahu kita memang nak cakap banyak, tapi masa memang sangat-sangat cemburu kat kita. Mana producer asal 10 minit je ni? Tu kan, tak cukup Mi nak cakap benda-benda. Aku geram betul. Aku nak sembang pasal tokoh kemerdekaan yang lain. Okay, tak apa Mi. Mungkin ada segmen lain. So selepas ni kita akan menyaksikan. Tengoklah macam mana kan kalau ada. Okey Mi, sabar Mi, bagi aku cakap dulu Mi. Okey. Lepas ni kita akan menyaksikan persembahan daripada Mira Razak. Dan terima kasih kerana dengar bimbingan kami. Aku nak nyanyi boleh ke? Okey. Nanti orang tak nak tengok pula video ni. Itu pasal lah. Okey. Kepada semua, terima kasih kerana tonton video ini. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Demi kejayaan, berdiri sejak mula tanpa berusaha, tanpa coba melangkah kemenangan. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanya seorang kau dan datang. Bila zaman membawa di jiwa, mana bisa bebas bergerak. Di pembahasan kau melangkah gagah, bersemangat dan bernama sehat yang wajah standing in the eyes of the world. Harapannya pernah terbuai lagi, kembali segar bekal bawa bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya,
bersama saya sekali lagi Azmil Azhari dalam segmen Sudah Merdekakah Kita. Dan pada hari ini kita ada dua panel. Belah kanan saya Mahira, belah kiri kita Syafiqah. Dan benda ni menarik sebab jarang perempuan nak cakap pasal kemerdekaan. Sebab mereka biasa suka cakap pasal kecantikan dan macam-macam lah. So saya tak nak buang masa. Jadi pada pendapat anda kan, apakah sambutan pada tahun ini? Mungkin tak meriah, ataupun lebih meriah, ataupun pada anda wow, suram, sama je macam tahun lepas. Kalau pada saya mungkin suram sikit lah. So saya nak dengar apa pendapat daripada anda. Kita mulakan dengan Mahira. Okey, bagi Mahira lah, kemerdekaan kita tahun ni memang agak macam suram sikit. Semuanya disebabkan oleh kekangan pandemik ni kan. So kita pun kena jaga jarak. So memang banyak lah macam sebelum ni kalau kita merdeka kita ada peradakan. Sekarang tahun ni memang tak ada lah. So memang agak suram sikit. Tapi walau macam mana pun kita kena kekalkan semangat kemerdekaan tu dalam diri kita. Okey, faham. Jadi apa pula pendapat pada anda? Okey, Ika pun bersetujulah dengan apa yang Mahira cakap, di mana perkataan prihatin tu sendiri dah melambangkan yang masyarakat Malaysia masing-masing perlu pegang tanggungjawab untuk menjaga diri dan juga menjaga kesihatan. Sebab pandemik yang melanda Malaysia sekarang ni bukan satu benda yang biasa, iaitu di mana dia dapat meragut kebahagiaan negara untuk kita menjalani hari-hari yang akan datang. So walaupun kita tak dapat sambut bulan kemerdekaan macam sebelum ni macam tahun-tahun lepas, tapi kita juga tetap dapat merasai kemerdekaan tu. Betul tak? Walaupun dilanda pandemik. Betul. So jadi kiranya anda bersetujulah. Macam tema kita Malaysia Prihatin tu lebih kepada cara kita untuk melawan coronavirus kan. Betul. Untuk lawan segala penyakit ni kan. So okey, disebabkan sekarang ni kita punya sambutan sangat muram, jadi saya nak tanya, ataupun mungkin anda pernah kadang terkenang kan nostalgia zaman sekolah dulu sambutan sangat meriah. So boleh tak anda cerita macam mana sambutan tu? Mungkin anda ada sebagai peserta, penyanyi, mungkin anda berdua boleh ceritakan kepada saya. Sebab saya tak ada apa-apa fungsi masa tu. Kalau macam Mahira, masa zaman sekolah dulu, biasa macam sekolah-sekolah korang ada tak buat macam pertandingan mewarna ke, ada pertandingan menyanyi ke, lagu-lagu merdeka kan? Menghias kelas menghias kelas. Pernah tapi selalu kalah. Biasa kelas saya memang selalu menang lah. Dan saya selalu dapat juara lah. Kelas paling cantik ni yang untuk kemerdekaan. And lagi satu, bila kita sambut bulan kemerdekaan dekat sekolah, memang semangat, feel dia tu memang betul-betul rasa kan. Memang best gila. Sebab sama-sama menyanyi, sama-sama ambil tempat nak masuk pertandingan tu. Pertandingan ni kita rasa bersaing untuk lagi mengangkat semangat kemerdekaan tu. Jadi memandangkan zaman sekolah dulu korang cakap meriahan dengan bermacam-macam lagu. Jadi kan saya nak tanya, lagu kemerdekaan apa yang anda suka? Kalau pada saya mungkin warisan, sebab saya memang suka nyanyi pitch tinggi walaupun suara tak sampai. So mungkin adalah anda punya lagu yang anda minat, anda berdua lah. Boleh ceritakan tak pada saya? Okay, kalau macam Mahira memang kita selalu dengar lagu Jalur Gemilang semua tu. Tapi personally lah, bagi Mahira memang minat gila lagu Allahyarham Sudirman dengan lagu Tanggal 31. Memang lagu tu rasanya macam bila ada lagu tu je memang dah agak, memang dah merdeka lah. Sekarang pun kalau dekat radio memang akan ada lagu tu lah kan, selalu berputar kan. Jadi pada anda apa lagu yang anda suka? Okay, bagi Ika pula, Ika suka lagu Jalur Gemilang. Sebab kalau kita hayati lirik-lirik dalam lagu tu, dia dah menerangkan Malaysia tu sendiri. Melalui Jalur Gemilang je kita dah faham, okay, itu Malaysia. And memang lagu Jalur Gemilang tu memang mengangkat lah kemerdekaan tu sendiri. Okay, jadi anda berdua pernah dengar tak satu lagu kemerdekaan ni yang genre dia sangat lain daripada apa yang kita dengar kan? Pernah, tapi macam tak familiar tak feel sangat lagu tu. Okay, ada? Pada saya ada sebab memang saya selalu dengar ya. Contoh macam dulu kumpulan XYJ dia ada pekat satu lagu, pada saya orang dengar lagu dia heavy metal lah. Pada saya ianya kemerdekaan sebab dia cerita pasal, tajuk lagu dia orang timur, cerita pasal kita yang terlalu memandang barat sampai kita tak kenal kita punya fungsi. So yang keduanya kumpulan SOG daripada bawah tanah. Kalau anda berdua kenal, sekumpulan orang gila. Tak kenal. Tak kenal tak apa. Lepas ni boleh selam lagi. Okay, so lagu dia bertajuk Sumpah Merdeka, tapi pada asalnya lagu dia bertajuk Jiwa Melayu ataupun Hidup Melayu. Tapi benda ni ditukar oleh M. Nasir, jadi Sumpah Merdeka. So pada saya menarik lah bila saya dengar lagu diorang berbentuk heavy metal kan. Siapa nak buat lagu merdeka bentuk heavy metal? Orang dengar pun ingat sembah syaitan. So sekarang ni kan, okay, saya tahu anda berdua daripada Terengganu, betul? Yes, betul. Anda daripada Kedah.
Okey, masa Jepun attack Melaya dulu, Terengganu dengan Kedah adalah negeri yang pertama ditakluk. Kalau macam Johor ni lain lah. Johor ni istimewa kan. So saya tak nak ambil pot pasal benda tu. So saya nak tanya, ada tak dalam kalangan keluarga anda ke, jiran anda ke, anda punya saudara ke yang cerita pasal pengalaman diorang time penjajahan? Kalau ada, boleh tak kongsi pada saya, pada penonton, pada yang semua yang nak tonton ni? Okay, macam Maira perlu lah dengar daripada arwah nenek kan. Masa zaman sebelum nak capai kemerdekaan ni, contohnya macam contoh kita ambil zaman penjajahan Jepun. Masa tu memang yelah semua tahu kan kesusahan. Masa tu kena makan makan ubi kayu. Lepas tu kalau macam ada juga dengar daripada nenek lah, macam kena tentera Jepun datang ni macam dia orang kena macam bersorok kan. Betul-betul. Macam tu juga apa yang arwah nenek Ika cerita, di mana kalau tentera Jepun datang masuk kampung, semua orang Melayu ni takut kan, dia datang dengan basikal lah. And sangat berbeza lah dulu dengan sekarang. So sebab itulah kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Betul tak? Sebab zaman dulu memang betul-betul susah. Nak keluar rumah pun susah. Betul. Takut. Kalau kita dengar nenek kita sendiri cerita pun macam kita pun takut. Ya, kalau macam saya lain sikit. Sebab masa Jepun attack Melaya tu, Jepun dekat Selangor, saya punya arwah moyang saya naik Selangor. Saya pun kenapa kan. So dia kata dia sembunyi. So itu pada dia punya keselamatan lah. So kita beralih pada soalan terakhir. Okey, benda ni saya nak serius sikit kan. So apakah erti kemerdekaan kepada anda berdua? Saya mulakan dengan Mahira. Okay. Kalau bagi Mahira sendiri, erti kemerdekaan ni sebenarnya sangat penting lah untuk kita. Sebab sebagai rakyat Malaysia nak mencapai kemerdekaan ni sebenarnya bukan senang kan. Dan rasanya kita semua rakyat Malaysia buat untuk macam penduduk sekarang, kita negara Malaysia memang mempunyai berbilang bangsa dan kaum ni, kita kena bersatu untuk mengekalkan lagi keharmonian negara yang mendapatkan kemerdekaan. Bukannya mudah. Kalau Cika? So pada saya masa pun tak izinkan kan. So kita simpulkan senang gini lah. Kemerdekaan tu bagi kita bebas daripada penjajah, pemikiran kita bebas, semua segalanya bebas. And kita boleh hidup aman dan damai. Seperti hari ini. So tak ada apa lagi saya nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton video kami. Okey, bersama saya sekali lagi Azmil Azali. Dan hari ini eksklusif kita bawakan Amir Jahari ke sini. So, okey, apa khabar Amir Jahari? Bagus, alhamdulillah. Okey, so saya nak bertanya, apa perkembangan terbaru Amir Jahari mungkin dalam industri muzik, dalam kehidupan? Mungkin Amir Jahari boleh ceritakan sedikit pada kita. Sebab Amir Jahari jarang muncul kat media ni. Boleh tak ceritakan sedikit? Okey, perkembangan terbaru saya sekarang ini mengajar muzik di Pondok Seni. Saya mengajar gitar, vokal dan juga songwriting. Jadi dekat Pondok Seni ni nanti insyaAllah tahun depan kita akan tambah subjek lah. Subjek apa yang nak ditambah, kita akan masukkan subjek-subjek yang diperlukan untuk masuk dalam music industry. Contoh macam jadi sound engineer, graphic design, painting untuk buat cover art album, apa lagi, artist management dan sebagainya, semua akan ada dalam Pondok Seni tahun depan insyaAllah. Yang kedua, saya mengajar dekat satu sekolah elementary school, Sri Arya. Yang tu saya part time, dan dekat sekolah tu saya setuju untuk join sekolah tu untuk ajar muzik kepada anak-anak muda dekat situ, sebab sekolah tu mempunyai satu sistem yang sangat best. Dia tak ada penilaian. Macam mana pula dia penilaian? Dia tak ada penilaian. Dia lebih macam filosofi punya school lah. Oh, nampak macam seronok kan? Dia first time sebenarnya ada kat Malaysia ni. Kat luar dah ada. Dan yang terakhir sekarang ni, apa lagi saya buat sekarang ni, Pondok Seni, Sri Arya, dan last sekali ni servis cipta lagu. Saya bagi khidmat untuk sesiapa masyarakat atau rakyat dan masyarakat yang inginkan lagu daripada saya akan ciptakan untuk dia dengan mahalnya lah. Senang cerita, Amir Jahari ni lebih selesa di belakang tabir lah untuk mendidik anak bangsa mengenai muzik semua. Okey, pada saya benda tu sangat bagus kan, sebab jarang orang nak buat macam gini kan. So untuk soalan kedua kan, bagaimana kehidupan Amir Jahari dalam musim PKP ni kan? Sebab kita tengok macam persembahan pun dah tak ada. So macam mana untuk seorang anak seni macam Amir Jahari menghadapi kehidupan ketika pandemik ni kan? Boleh Amir Jahari komen sikit tak?
Tipu lah sebenarnya. Masa PKP tu, mula-mula PKP tu tipu kalau orang tak gabra kan. Tak tiba-tiba semua kena stay kat rumah, tak boleh keluar bekerja. Semua memang ramai gila pening kepala. Tapi untuk saya Alhamdulillah, start je PKP, diilhamkan untuk buat private online showcase. Buat 3 round sepanjang PKP. Dan Alhamdulillah dekat situ saya dapat collection yang agak banyak. Maksudnya tak perlu mengharapkan show di luar lah. Maksudnya saya buat show sendiri kat rumah online. So maknanya time PKP ni muzik tak mati lah. Muzik masih ada. Cuma dia cuma di rumah je lah. Tidak berjumpa depan. Betul. Mata ke mata. Amir Jahari daripada Sarawak kan? Betul. So saya nak tanya, ada tak perbezaan sambutan dekat Sarawak dan Semenanjung? Sebab Amir Jahari pernah berada di dua tempat. So boleh tak Amir Jahari ceritakan sedikit? Sedikit dia tak ada beza. Sebab dekat Sarawak, orang pasal bendera, sambutan dia ada hari kemerdekaan dekat sekolah, dekat tempat-tempat open apa semua tu sama dengan kat sini. Tak ada beza tu. So senang cerita tetap sama lah kan. Tetap so sama. apa isu yang kita dengar ni pun mulut orang je lah. Isu apa sebenarnya? Saya tak nak sebut, panas nanti. Isu apa? Isu Sarawak nak jadi negara sendiri? Mungkin lah, sikit lah kan. So okay. pada saya benda tu tak ada apa pun sebenarnya kan. So kita pergi pada soalan keempat. Jadi pada pendapat Amir Jahari, apakah sebenarnya erti kemerdekaan tu? Sebab ada orang ingat kemerdekaan ni bebas daripada penjajah. Ada yang lebih fikir lagi kemerdekaan ni bebas daripada pemikiran penjajah. So pada Amir Jahari, apa sebenarnya merdeka ni? Boleh tak jelaskan? Baik, bagi saya kemerdekaan, merdeka, maksud merdeka tu apa? Merdeka tu maksudnya bebas. Bebas kan? Ya, bebas. Independence Day. Independence Day maksudnya berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kemerdekaan bagi saya dia adalah satu perasaan, satu di mana kalau kita sekarang ni sebenarnya nak cakap kita dijajah, kita masih dijajah sebenarnya masa sekarang. Kecuali sebab yang dijajah bukan lagi benda-benda yang macam zaman dahulu kan, British masuk, Jepun masuk. Sekarang ni kita lebih dijajah ke arah mental. Mental kita dijajah untuk mengikut apa yang orang sana buat, culture sana buat. Sana tu mana? Fikirlah sini. Jadi di manakah culture kita yang sebenar? Culture apa orang panggil? Nusantara. Nusantara betul. Nusantara tu kan, Nusantara kan besar kan, dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi kemerdekaan bagi saya adalah satu benda yang kita ada jati diri, kita ada pendirian kita sendiri, dan benda tu tak melibatkan benda luar. Benda luar tak boleh kacau pendirian kita tu, kecuali benda tu benda yang bagus lah untuk kita, untuk kehidupan kita. Jadi jati diri lah bagi saya kemerdekaan tu. Jadi senang cerita pada pendapat Amir Jahari ni, kita punya kemerdekaan ni, kita merdeka tapi minda kita terjajah pada unsur-unsur luar. Kalau nak cerita pasal benda tu, kita memang dijajah teruk sebenarnya. Dijajah teruk. Dijajah teruk dari sudut mental. Sebab apa? Boleh tengok dekat culture TikTok, boleh tengok dekat culture benda yang haram dah jadi kebiasaan. Lagi-lagi kat bandar-bandar besar kan. Benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau kita orang yang menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga amal soleh kita, bila kita buat something bad, kita akan rasa gemuruh kan. Kita rasa macam nervous kan. Tapi sekarang ni saya rasa orang dah tak rasa gemuruh tu dah. Sebab benda tu dah jadi kebiasaan. Apa benda dia? Contoh maksiat, contoh zina, contoh macam benda-benda yang culture sana lah. Culture sana bawa ke sini, dan orang kat sini dia dah macam merasa macam that's international kan. Faham. Walhal sebenarnya culture kita yang dahulu sebelum dimerdekakan, kita sangat-sangat dahsyat orang-orang ni. Kita orang yang menjaga batin, menjaga fizikal kita dan sebagainya. Jadi sekarang ni sebab tu juga banyak mental illness masuk, sebab benda-benda tu. Itu pendapat saya. Jadi kemerdekaan sebenarnya
bila kita merdeka dari semua unsur-unsur daripada sana tu saya tak sebut macam Amir Jari tadi cakap. So sekarang ni kita beralih pada soalan yang luar daripada kemerdekaan. Jadi soalan ni mungkin tak tahulah soalan maut ke, cepu mas ke kan. Sebab baru ni kita ada dengar lah Amir Jahri mahu bersara, tidak mahu menyanyi lagi. Boleh tak Amir Jahri komen sedikit benda tu? Sebab ni semua nak tahu ni, bukan selalu Amir Jahri muncul dalam media. Boleh tak? Itulah ni ni apa sebenarnya Amir Jahri yang last dekat media ini. Oh, yang terakhir. Lepas ni dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Maksudnya apa-apa interview dan juga show lepas ni akan ditapis. Kalau ada benda yang macam private show yang kawan-kawan minta tolong, itu baru saya akan pergilah. Tapi kalau benda tu macam just a show untuk hiburkan orang dan bukan atas dasar minta tolong, saya takkan ambil. Dan juga interview rasanya lepas ni, kalau selain daripada muzik baru saya akan ambil interview lah. Macam kalau dia nak tanya pasal pondok seni ataupun saya punya servis cipta lagu tu, baru saya akan pergi interview. Kalau tak, saya tak akan pergi lah. Okay, jadi macam mana dengan peminat-peminat Amir Jahri? Macam mana diorang nak tengok Amir Jahri perform kan? Nak mengubati kerinduan tu. Takkan nak dengar lagu saja, mesti nak tengok Amir Jahri perform secara live. Takkan Amir Jahri mungkin tak terfikir benda-benda macam gitu kan. Untuk peminat khususnya lah. Asal tak fikir gila kau. So untuk peminat saya ada satu organisasi rahsia. Tak ada. Freemason tu. Freemason pula. Dia adalah dia digelar sebagai Nusantara Rasa. Kalau Bang Fiz dia ada Bang Fiz kan. Okay, kalau Hujan dia ada Rangers kan. Tapi kalau Amir Jahri dia ada Nusantara Rasa. Apa itu Nusantara Rasa? Nusantara, orang Nusantara yang ada rasa. Itu Nusantara Rasa. Jadi Nusantara Rasa ni adalah fan club saya. Macam fan club, tapi sebenarnya bukan fan club lah sebenarnya. Fan club dari sudut pemikiran orang Malaysia berbeza dengan apa yang saya fikir lah. Fan club ni bagi saya dia bukan fan club pun, dia macam supporters punya club yang support saya daripada first sampai sekarang ni lah. Jadi Nusantara Rasa ni saya memang ada buat satu group dekat WhatsApp dengan Telegram. InsyaAllah Telegram tak lama lagi. So apa-apa updates saya akan buat show untuk Nusantara Rasa sahaja tau. Private show. Untuk peminat yang bukan Nusantara Rasa, so bagaimana? Dia orang kena join lah Nusantara Rasa. Tak nak kena join juga. Kalau tak join tak dapat. Okay. Business mah. Tak ada lagi dah. Biasalah. So kalau siapa-siapa peminat saya boleh join Nusantara Rasa. Sebab masih ada lagi show untuk peminat, tapi khas untuk peminat je lah. Dia bukan untuk orang yang tak minat. Okay, faham. Jadi untuk kali ni mungkin inilah kali terakhir untuk Amir Jahri muncul di media masa, di mainstream. So lepas ni memang dah tak ada langsung macam mana? Ada dekat Instagram, Twitter, Facebook page masih aktif, tapi dia lebih ke arah education, which is music. Kita pasal mengajar music. Okay. Dan juga servis cipta lagu lah. Okay, nampaknya aku sangat mencintui kita. Dan terima kasih pada Amir Jahri kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan saya wakil daripada The Patriot, Azmil Azali, ingin mengucapkan salam kemerdekaan. Dan nikmatilah persembahan terakhir Amir Jahri di atas pentas media. Dan tak ada apa lagi saya nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang diri, ku menangis di sebalik sepi, ku mencari jepisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia.
manusia biasa. Oh, jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Oh, jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Oh, hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Karena ku hanya manusia biasa. Oh, tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia, negaraku merdeka. Hey! Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia, negaraku merdeka. Merdeka, 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 merdeka. 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kamikaze dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah, siapa rajin hidup mewah. One day, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia.
Melayu, Iban, India, Cina, Kadazan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, tentunya Malaysia cantik lagi. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Melayu, Iban, India, Cina, Kadazan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Semua saya